dengan fi'il. Ya. Pada minggu lepas kita belajar satu topik terkait dengan fi'il. Apa yang kita belajar terkait dengan fi'il ni? Kan? Yang kita belajar yang terkait dengan fi'il ni tuan-tuan, iaitulah yang pertama. Yang pertama kita belajar cara nak kenal kalimah fi'il. Fi'il ni dia ada 3 kan? Kita ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dengan fi'il amar. Jadi sebelum ni cara nak kenal fi'il ni saya dah sebut pada tuan-tuan. Kan? Kita tengok terjemahan. Kalau fi'il madhi ada telah. Fi'il mudhari' tak ada telah. Fi'il amar perbuatan yang menyuruh. Itu yang paling basic yang mula-mula saya ajar. Tapi pada minggu lepas kita belajar cara nak kenal fi'il tanpa tengok terjemahan. Kan? Tanpa tengok terjemahan tuan-tuan. Itu yang kita belajar pada minggu lepas. Pada ahad yang lepas lah. Boleh? Dan tuan-tuan alhamdulillah dah menunjukkan satu prestasi yang baik, iaitu tuan-tuan dapat tunjuk pada saya tuan-tuan boleh kenal fi'il tanpa tengok terjemahan. Kemudian, kita bukan setakat belajar untuk kenal fi'il tanpa tengok terjemahan. Saya dah sebut pada tuan-tuan, kalimah fi'il dia wajib ada ganti nama dalamnya. Ya, maka pada minggu lepas juga tuan, kita belajar cara nak tahu ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah fi'il. Kemudian, ya, bila kita dah kenal tu fi'il apa, kita dah boleh tahu tu ganti nama dalamnya ganti nama apa, maka yang ketiga, kita belajar pula cara hendak mendapatkan terjemahan yang sempurna. Terjemahan yang sempurna. Kan? Ya, fi'il ni dia ada terjemahannya yang sempurna yang mesti kita ikut. Barulah kita boleh faham. Kalau terjemahannya tak sempurna, cerita tu kita tak faham tuan. Kita tak faham makna sebenar kalimah tersebut. Tulis dekat ruangan komen. Masih lagi nampak ke dah mula kabur? Sebab jarak dia jauh kan? Ahad hingga Ahad. Kan? Jumaat lepas belajar tu kelas untuk episod 28. Hari ni episod 29. Kan? Dan habis dah tuan. Sikit lagi. Ya? Sikit lagi tuan. Tulis dekat ruangan komen. Masih lagi nampak ke dah kabur dah? Kan? Tulis tuan. Masya Allah. Allahu yuftah alaikum. Terbaik. Mumtaz. Ahsantu. 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 Semua kata masih nampak. Okey, baik. Jadi, apabila kita bercerita tentang fi'il ni tuan-tuan, maka kita tahu fi'il ini dia terbahagi kepada 3. Ya? Sebut je fi'il, maka kita tahu fi'il dia terbahagi kepada 3. Iaitulah yang pertama kita ada fi'il madhi. Boleh? Yang kedua kita ada fi'il mudhari'. Ya? Kita ada fi'il mudhari'. Dan yang ketiga kita ada fi'il amar. Boleh? Fi'il amar. Fi'il madhi ni apa? Perbuatan yang telah berlaku. Fi'il mudhari' perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Fi'il amar perbuatan yang menyuruh. Dan sebelum ni tuan-tuan, seperti yang saya sebut, cara tuan-tuan nak kenal fi'il sebelum ni macam mana? Iaitulah fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Nak tahu dia fi'il madhi macam mana? Ada telah. Dalam terjemahannya ada telah. Telah belajar, telah minum, telah makan, telah ketawa, telah menangis. Ada telah. Telah tu fi'il madhi. Ini yang kita tahu pada sebelum-sebelum ni. Untuk fi'il mudhari', ya, dia tak ada telah. Bermakna bukan setakat tak ada telah. Dia tak ada apa-apa tuan. Tak ada sedang, tak ada akan juga. Ya, dia hanya kalimah tu je semata-mata. Minum, tidur, makan, berbuka,
sahur. Ada tak ada telah, tak ada sedang, tak ada akan. Boleh? Dan untuk fi'il amar, cara nak kenal ialah dalam terjemahannya akan ada lah oleh, lah oleh, belajarlah oleh engkau, tidurlah oleh engkau, kan? Makanlah oleh engkau. Ustaz, bulan Ramadan ni contoh makan minum je. Dah tu yang terkeluar tuan, kan? Ya. Apa lagi? Lihatlah oleh engkau. Maka itu cara tuan-tuan kita nak kenal kalimah fi'il. Ya. Baik. Kemudian sekarang ni tuan, kita nak fokus dulu pada fi'il madhi. Boleh? Kita fokus dulu pada fi'il madhi. Fi'il mudhari', fi'il amar nanti dulu tuan. Baik. Untuk fi'il madhi, ya, untuk fi'il madhi, macam mana ustaz cara nak kenal kalimah fi'il madhi without translation? Ya. Macam mana nak tahu kalimah fi'il madhi itu dia fi'il madhi tanpa terjemahan, tanpa tengok terjemahan? Caranya tuan-tuan ialah untuk fi'il madhi kita kena tengok belakang. Ya. Kita kena tengok belakang. Kenapa dengan belakang? Iaitulah tuan-tuan untuk kalimah fi'il madhi belakangnya akan berbaris atas. Ya, belakangnya wajib berbaris atas. Contoh saya bagi tuan, kan? Contohnya akala, syariba, kan? Apa lagi? Khalaqa, lagi la'iba, akala makan, syaribah minum, khalaqah mencipta, la'ibah bermain, kan? Tuan-tuan tengok dekat setiap kalimah ni tuan, akala, syaribah, khalaqah, la'ibah ni, kesemuanya tuan-tuan belakangnya berbaris atas. Akala, syaribah, khalaqah, la'ibah, semua tuan-tuan, kesemua ni belakangnya berbaris atas. Bermakna kalau tuan-tuan jumpa kalimah yang belakangnya berbaris atas, ya, automatik kalimah ini kalimah fi'il madhi. Boleh? Kalimah fi'il madhi. Baik, tengok lagi tuan. Kemudian, ya, bermakna selesai untuk cara nak kenal fi'il madhi, tuan-tuan dah tahu. Tengok belakang. Pergi pula yang kedua. Yang kedua, lepas dah kenal, kita kena buat apa? Kita kena cari ganti nama. Kan? Kita kena cari ganti nama. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan. Ya, apa saja kalimah fi'il madhi, ya, kalimah fi'il madhi yang belakangnya, ya, kalimah fi'il madhi yang belakangnya berbaris atas, maka waktu itu dalam kalimah tersebut automatik ada ganti nama huwa. Huwa ataupun dia. Tuan-tuan jumpa je fi'il madhi belakangnya berbaris atas, time tu tak payah pening tuan-tuan. Memang dalamnya hanya ada ganti nama dia. Dia. Boleh? Dia. Contoh kan, akala, syaribah, khalaqah, la'ibah. Ke setiap kalimah-kalimah ni tuan-tuan, ya, ada ganti nama dia. Dia. Kan? Dan kalimah fi'il madhi kita dah belajar dalam terjemahannya wajib ada telah. Maka tambahkan telah. Dia telah. Bila tuan-tuan jumpa sahaja ganti nama, automatik tuan-tuan dah akan dapat terjemahan yang sempurna. Akala, makan. Ya, belakangnya berbaris atas, maka ada ganti nama dia. Ya, kemudian fi'il madhi wajib ada telah. Letakkan telah. Dapatlah. Dia telah makan. Syariba, minum. Dia telah minum.
ni khalaqa, dia telah menciptakan. Apa la'iba, dia telah bermain. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Senang ke susah nak kenal fi'il madhi, nak cari ganti nama dengan nak dapatkan terjemahan yang sempurna? Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan. Senang ke susah? Terbaik. Ya? Terbaik. Okey. Saya bagikan satu kalimah pada tuan-tuan. Ya, saya bagikan satu kalimah pada tuan-tuan. Ya. Belum saya pergi lagi kan. Saya bagi satu dulu. Kalimah yang saya nak bagi ni apa? Kalimah dia adalah qama. Qama. Qama terjemahannya ialah berdiri. Ya, qama terjemahannya ialah berdiri. Dia fa'il apa? Fa'il madhi lah sebab belakangnya berbaris atas. Sekarang ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan cari ganti nama dan terus tulis di ruangan komen apa terjemahan yang sempurna untuk kalimah qama. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan. Sebelum saya lanjutkan lagi tuan. Kan? Sebelum saya lanjutkan lagi tuan-tuan, maka tulis dekat ruangan komen. Qama, ya, qama, apakah terjemahan yang sempurna? Terbaik, mumtaz, ahsantu, ya, ahsantu. Ya, jawapannya apa? Jawapannya qama ni berdiri. Kita dah belajar fi'il madhi. Fi'il madhi ni dia fi'il madhi kan? Fi'il madhi wajib ada telah. Maka letak telah. Kemudian kita tahu dah, ya fi'il madhi, fi'il dia wajib ada ganti nama. Macam mana nak cari ganti nama? Apa saja fi'il madhi yang belakangnya berbaris atas, maka dalamnya akan ada ganti nama huwa ataupun dia. Tambahlah dia pula. Maka tuan-tuan jumpa je ganti nama, automatik tuan-tuan dapat terjemahan yang sempurna untuk qama adalah dia telah berdiri. Terbaik. Okey. Pergi lagi tuan. Terbaik lah. Tuan-tuan boleh jawab mana tuan-tuan dah faham betul. Okey, seterusnya. Masih lagi dengan fi'il madhi. Fi'il madhi ni pula tuan, selain belakangnya berbaris atas, kita ada yang kedua, iaitulah fi'il madhi yang ada penambahan di belakang. Ya, yang kedua kita ada fi'il madhi yang ada penambahan di belakang. Penambahan apa Ustaz? Ya, dia ada penambahan tu, ada penambahan na, ada penambahan apa lagi? Ada penambahan tum, ada penambahan waw alif yang berbaris mati, ada penambahan ta yang berbaris mati, kan? Maka ya, yang kedua ada fi'il madhi belakangnya juga. Belakang ni fi'il madhi dia tak ada tempat lain, dia hanya belakang. Belakangnya bukanlah bahagian atas, tapi belakangnya ada penambahan. Sama ada tu, na, ta, tum, waw, alif baris mati ataupun ta yang berbaris mati. Maka jumpa saja tuan-tuan kalimah yang belakangnya ada penambahan yang macam ni, maka automatik kalimah tersebut kalimah fi'il madhi. Saya bagi contoh, kan? Saya bagi contoh tuan. Contohnya apa? Akalna. Kan? Apa lagi? Kemudian apa lagi? Syaribna. Syaribna. Kemudian ya kita ada lagi khalaqta. Kan? Kemudian kita ada lagi la'ibtu.
Tuan-tuan tengok tuan, keempat-empat contoh yang saya bagi ni, kesemuanya, dia adalah kalimah yang mana belakangnya ada penambahan. Akalna, ada penambahan na di belakang. Ya. Syaribna, ada penambahan na di belakang. Kan? Khalaqta, ada penambahan ta di belakang. La'ibtu, ada penambahan tu di belakang. Boleh? Makna cara yang kedua, ya, fi'il madhi yang pertama adalah belakangnya berbaris atas. Yang kedua, belakangnya ada penambahan. Sama ada ta, tu, tum, kan? Tengok dekat diagram lah. Dekat diagram ada tuan. Boleh? Dan setiap penambahan tu, ya, yang kedua dah tahu, dah kenal, kita nak cari pula ganti nama. Kan? Macam mana nak tahu ganti nama untuk fi'il madhi yang ada penambahan? Setiap penambahan ni tuan-tuan, dia menunjukkan ganti nama. Maka nak tahu, tengoklah diagram. Kan? Kalau contoh, akalna, tengok diagram. Fi'il madhi yang belakangnya ada na, apakah ganti nama yang tersembunyi? Khalaqta, ya, fi'il madhi yang belakangnya ada penambahan ta, apakah ganti namanya? Kan? Jawapannya tuan-tuan, tengok diagram. Jangan pernah malu untuk lihat dekat, untuk tengok dekat diagram. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya. Tenang ke susah? Ya. Tukar-tukar. Tulis dekat ruangan komen. Terang ke gelap? Senang ke susah je kan? Tukar soalan. Ya, terang ke gelap tuan? Terang ke gelap? Ya. Jadi jumpa je kalimah yang belakangnya ia tidak berbaris atas tapi ada penambahan. Sama ada tu, na, ta, tum, ti, apa lagi? Waw yang membawa alif baris mati, ta baris mati kan? Semua tu menunjukkan fi'il madhi. Dan setiap penambahan-penambahan itu tuan-tuan, dia menunjukkan atas satu-satu ganti nama. Okey, terbaik. Contoh, saya nak ambil tuan. Kalau tuan-tuan kata terang, saya bagikan soalan, nak tengok jawapan tuan-tuan. Macam biasa. La'ibtu terjemahannya tuan-tuan. La'ibtu terjemahannya bermain. Tuan-tuan rujuk diagram, ya. Tuan-tuan dah tahu ni la'ibtu dia fi'il apa? Fi'il madhi. Kan? Kemudian tuan-tuan rujuk diagram, tengok. Kalau fi'il madhi yang belakangnya ada tu, apakah ganti nama? Kemudian tuan-tuan tuliskan terjemahan yang lengkap untuk la'ibtu. Tulis tuan. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Apakah terjemahan yang lengkap untuk la'ibtu? Ya? La'ibtu, apakah terjemahan yang lengkap tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Aywa. Mumtaz. Mumtaz. Terbaik. Terbaik. Ya, pandai dah tu. Tuan-tuan dah boleh mengajar dah. Tuan-tuan punya level ni tuan. Tuan-tuan dah boleh ajar orang dah sebenarnya. Ya. Tuan Muhammad Agil jangan tulis Arab dia. Saya nak bahasa Melayu dia. Kan? Maka la'ibtu dia fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi kita dah belajar wajib ada telah. Dan dia ada penambahan tu di belakang. Dekat diagram fi'il madhi yang ada penambahan tu. Apakah ganti nama yang tersembunyi? Ganti namanya ialah aku. Maka automatik tuan-tuan dapat terjemahan yang sempurna untuk la'ibtu. Aku telah bermain. Tulis lagi dekat ruangan komen tuan-tuan. Ya? Nak kenal kalimah fi'il madhi ni, senang ke mudah? Ya, nak kenal kalimah fi'il madhi ni tuan-tuan, senang ke mudah? Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen.
Tulis dekat ruangan komen. Nak kenal fi'il madhi. Senang ke mudah? Mudah ke senang? Tulis tuan. Tulis dekat ruangan komen. Batal kalau saya tuan. Terbaik. Ya, tuan jawab senang pun terbaik, jawab mudah pun terbaik. Kan? Okey, baik. Selesai untuk fi'il madhi. Kita nak pindah pada fi'il mudhari'. Untuk kalimah fi'il mudhari', tuan-tuan, ya, untuk kalimah fi'il mudhari', kalau fi'il madhi, cara nak kenal tengok belakang. Untuk fi'il mudhari', cara nak kenal dia adalah kita tengok depan. Ya. Untuk fi'il mudhari', cara nak kenal dia adalah kita tengok depan, tuan. Jangan tengok belakang. Belakang fi'il madhi, tengok depan. Apa yang ada dekat depan? Ya. Untuk fi'il mudhari', depannya akan ada anaitu. Ya. Anaitu. Baik. Anaitu ni apa makna dia? Saya dah bagi tahu tuan-tuan. Anaitu ni dia tak ada makna. Cuma anaitu ni dia gabungan daripada 4 huruf, iaitulah alif, nun, ya dengan ta. Nak mudah ingat sebutlah anaitu kan. Nanti kalau sebut alif, nun, ya, ta, takut kadang-kadang terkeliru, jadi leceh. Sebut je anaitu. Dia tak ada makna, dia hanyalah gabungan. Ya, dia hanyalah gabungan 4 huruf untuk mudah ingat. Ya, jadi fi'il mudhari' depannya akan ada penambahan, sama ada alif ataupun na, nun ataupun ya ataupun ta. Ada salah satu. Tuan-tuan jumpa je kalimah yang depannya ada salah satu penambahan daripada ana itu ni, confirm kalimah tu kalimah fi'il mudhari'. Contoh saya bagi. Contoh yang saya boleh bagi apa tuan? Kan? Al-abu. Al-abu. Al-abu ni tuan-tuan, dia kalimah fi'il apa ni? Dia adalah kalimah fi'il mudhari'. Ya? Macam mana yang ustaz boleh tahu dia fi'il mudhari'? Ni, depannya ada penambahan a. Ya? Depannya tuan-tuan ada penambahan a. Maka sebab itulah kita boleh tahu dia ini adalah kalimah fi'il mudhari'. Boleh? Maka al-abu ni terjemahannya apa? Al-abu ni terjemahannya ialah bermain. Ya? Al-abu ni terjemahannya ialah bermain. Tuan-tuan tengok. Sebab itulah saya kata, kalimah fi'il mesti ada ganti nama. Kalaulah tak ada ganti nama, tuan-tuan, kita jadi tak tahu bermain. Kenapa? Siapa? Kan? Jadi ini fi'il apa? Fi'il mudhari' sebab ada penambahan a di depan. Fi'il mudhari' tak payah letak telah, tak payah letak sedang, tak payah letak akan. Bermain saja. Tapi faham ke? Tak faham lah. Siapa yang bermain? Siapa? Takkan tiba-tiba bermain je. Maka ya kena cari ganti nama. Macam mana kita nak tahu ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah fi'il mudhari'? Jawapannya tuan-tuan ada pada setiap penambahan ni. Ya. Jawapannya ada pada setiap penambahan ni tuan-tuan. Boleh? Kalaulah fi'il mudhari' tersebut depannya ada penambahan a, maka dalamnya ada ganti nama ana ataupun aku. Kalaulah fi'il mudhari' itu depannya ada penambahan na, maka dalamnya ada ganti nama nahnu. Boleh? Ataupun kami. Kan? Dan kalau fi'il mudhari' itu depannya ada penambahan ya, maka ya, kalau penambahan ya, maka ganti nama yang tersembunyi waktu itu adalah huwa ataupun dia. Dia lelaki. Dan kalaulah ada penambahan ta di depan, waktu itu dalam
kalimah tersebut ada ganti nama anta yang tersembunyi. Maka al-abu, apakah ganti nama yang tersembunyi? Tengok penambahan alif. Alif, kalau ada alif bermakna dalam ni ada ganti nama ana. Ana terjemahannya apa? Ana terjemahannya ialah aku. Kan dalamnya ada ganti nama ana. Ana terjemahannya ialah aku. Maka tuan-tuan jumpa ganti nama, maka automatik tuan-tuan jumpalah. Ya, terjemahan yang sempurna untuk al-abu adalah aku bermain. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ya. Nampak ke tak nampak setakat ni? Ya, nampak ke tak nampak setakat ni tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Sila tuan. Ya, nampak ke tak nampak? Terbaik. Mumtaz. Ya. Mumtaz. Mumtaz. Okey. Memandangkan tuan-tuan kata nampak. Ya, sebabkan tuan-tuan kata nampak, maka akan ada yang tanya. Kalau tuan-tuan bertanya, saya cakap dulu. Ustaz, kalau tengok dekat diagram, saya paparkan diagram. Kalau tengok dekat diagram kan Ustaz, kan, untuk fi'il mudhari' yang ada penambahan ta, dalamnya ada ganti nama engkau untuk lelaki. Kan? Betul kan? Ini fi'il madhi, minta maaf. Untuk fi'il mudhari', minta maaf tuan. Patut saya rasa pelik pula. Okey. Untuk fi'il mudhari', ya. Kalau fi'il mudhari' itu depannya ada penambahan ta, kan, bermakna dalamnya ada ganti nama engkau untuk lelaki. Tapi Ustaz, kalau Ustaz tengok, kan, kalau fi'il mudhari' itu ada juga yang mula dengan ta, tetapi dalamnya ganti nama hiya. Soalan dia, Ustaz, macam mana nak tahu fi'il mudhari' yang ada penambahan ta di depan ni, dalamnya ganti nama engkau ke ganti nama hiya? Kan? Itu soalan yang akan berlangsung sepatutnya, tapi tuan-tuan tak tanya. Itu yang saya kata terbaik tu. Pengalaman saya kelas-kelas yang lain, tu tanya, Ustaz, tapi kan hiya dengan anta tu sama Ustaz, depannya penambahan ta, macam mana nak beza? Okey, baik, tengok saya. Cara nak membezakan, ya. Macam mana kita nak tahu, ya, kalaulah fi'il mudhari' itu depannya ada ta, macam mana kita nak tahu, ya? Macam mana kita nak tahu bahawa ta itu dia ganti nama huwa, ganti nama anta ataupun hiya, ataupun hiya? Jawapan dia tuan-tuan, kita tengok cerita ayat tersebut. Ya, kita kena tengok cerita. Ayat tu dia tengah cerita pasal siapa? Kalaulah, ya, ayat itu menceritakan terkait dengan lelaki, maka dalamnya automatik ada ganti nama anta. Kalaulah dalam tuan-tuan jumpa fi'il mudhari' depannya ada penambahan ta, dan tuan-tuan tengok ayat tu dia menceritakan terkait dengan perempuan. Ada nama Fatimah contohnya, kan. Tajlisu Fatimah. Kan. Tajlisu Fatimah alal kursi contohnya. Dia, yakni Fatimah, sedang duduk atas kerusi. Maka ada nama perempuan. Kalau cerita tu berkait dengan perempuan, maka waktu itu dalam fi'il mudhari' tersebut ada ganti nama hiya. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen.
Tulis dekat ruangan komen. Ya. Fahimtum amla. Ya. Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Hal antum fahimun? Adakah kamu semua faham? Aywa. Terbaik. Terbaik. Okey. Saya bagikan tuan-tuan satu kalimah. Kan, saya bagikan pada tuan-tuan satu kalimah. Tengok tuan. Tuan-tuan boleh jawab, maka betul lah tuan-tuan memang faham. Ya, perbahasan fi'il mudhari'. Okay, tengok tuan. Ya, saya bagikan kalimah. Najlisu. Najlisu ni terjemahannya ialah duduk. Sekarang, apakah terjemahan yang sempurna? Kenal pasti dulu, dia kalimah fi'il apa? Madhi ke mudhari' ke amar. Kemudian dah kenal, dah tahu, cari ganti nama. Automatik tuan-tuan dapat jawapannya, tulis dekat ruangan komen. Apakah terjemahan yang sempurna untuk najlisu? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan. Masya Allah. Tabarakallah. Terbaik. Ya. Terbaik. Terbaik. Semua kata kami duduk. Ya. Maka terjemahan yang sempurna untuk najlisu adalah kami duduk. Ya. Kami duduk. Terbaik tuan. Okey, selesai untuk fi'il mudhari'. Kemudian kita nak pergi pada fi'il amar. Ya. Kita nak pergi pula pada fi'il amar tuan. Okey, tengok saya. Untuk kalimah fi'il amar, tengok saya tuan, ya. Kalimah fi'il madhi nak kenal tengok belakang. Kan? Fi'il mudhari' nak kenal tengok depan. Untuk fi'il amar, cara nak kenal adalah kita tengok depan dan juga belakang. Ya. Cara nak kenal fi'il amar ialah kita tengok depan dan belakang tuan. Ya. Caranya adalah tengok depan dan belakang. Ni dia. Ada apa dekat depan dan belakang tu Ustaz? Kalau fi'il mudhari', fi'il madhi, belakang ada baris atas ataupun ada penambahan. Fi'il mudhari', depan ada penambahan sama ada a, na, ya, ta. Fi'il amar, tengok depan, tengok belakang. Dia tapau dua-dua sekali tuan. Apa yang ada? Untuk fi'il amar, ya, depannya akan ada hamzah wasal. Kemudian belakangnya tuan-tuan berbaris mati. Maka, ya tuan-tuan jumpa saja kalimah yang depannya ada hamzah wasal dan belakangnya berbaris mati. Maka tuan-tuan tahulah kalimah tersebut adalah kalimah, ya, dia adalah kalimah fi'il amar. Fi'il amar. Boleh? Contoh saya bagi tuan. Contoh saya bagi adalah Iqra. Ya. Iqra. Cara nak membunyikan hamzah wasal ni tuan-tuan kita dah bincang, tuan-tuan dah pandai. Boleh? Iqra. Iqra ni tuan-tuan, terjemahannya apa? Iqra ni terjemahannya ialah baca. Baca tuan. Dan dia fi'il apa? Dia adalah fi'il amar. Fi'il amar. Sebab apa? Sebab ada hamzah wasal
dan juga belakangnya berbaris mati. Depannya ada hamzah wasal, belakangnya berbaris mati. Dan kita dah belajar untuk fi'il amar, terjemahannya wajib adalah oleh, lah oleh. Maka baca tambahlah lah oleh. Tambah lah, tambah oleh. Dah selesai. Belum lagi. Kemudian cari pula ganti nama. Macam mana nak tahu ganti nama yang tersembunyi untuk kalimah fi'il amar? Caranya tuan-tuan, kalau kalimah fi'il amar tersebut depannya ada hamzah wasal, belakangnya berbaris mati, maka pada waktu itu dalam kalimah tersebut automatik ada ganti nama anta yang tersembunyi. Anta. Anta ni apa? Engkau. Maka letaklah di sini engkau. Maka automatik tuan-tuan akan dapat terjemahan yang sempurna untuk iqra' adalah bacalah oleh engkau. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Mumtaz. Terbaik. 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 Semua kata jelas. Semua kata jelas. Kemudian tuan-tuan, saya ada cerita juga pada minggu lepas. Yang ini engkau ni engkau untuk lelaki. Kan? Ada juga nanti tuan-tuan kadang-kadang akan terjumpa juga dalam Al-Quran yang mana fi'il amar tersebut depannya ada hamzah wasal, belakangnya baris mati juga, tapi dia ada ya yang berbaris mati. Tuan-tuan jumpa yang macam ni, maka tuan-tuan kena tahu fi'il madhi yang macam ni, yang depannya ada hamzah wasal, belakangnya ada ya yang berbaris mati, maka dalamnya akan ada ganti nama anti yang tersembunyi. Contoh kita boleh bagi apa dia? Ijlisi. Kan? Ijlisi. Ijlisi ni apa? Ijlisi ni dia pertama dia fi'il amar lah. Sebab depannya ada hamzah wasal, belakangnya baris mati. Atau belakangnya ada ya yang berbaris mati. Maka ijlisi ni duduk. Dan bila kata fi'il amar, maka terjemahannya mesti adalah oleh. Duduklah oleh. Dan kita dah sebut, kalau fi'il amar tu depannya ada hamzah wasal, belakangnya ya yang berbaris mati, maka dalamnya akan ada ganti nama apa? Akan ada ganti nama anti ataupun engkau perempuan. Yang ini yang saya dah tambah pada minggu lepas sebagai tambahan untuk tuan-tuan. Okey, sekarang tengok saya tuan-tuan. Macam biasa. Saya akan bagikan kalimah untuk tuan-tuan jawab. Tuan-tuan boleh jawab, maka betul lah tuan-tuan faham. Betul lah tuan-tuan punya jelas. Boleh? Kita tengok kejap tuan. Saya bagikan kalimah. Isyrab. Isyrab. Isyrab ni apa? Minum. Okey tuan. Sekarang saya nak tuan-tuan bagikan terjemahan yang sempurna untuk isyrab. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Isyrab. Kan? Apakah terjemahannya yang sempurna? Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan.
Apakah terjemahan yang sempurna untuk isyrab? Isyrab. Terbaik. 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 Mumtaz. Ya, pandai dah tuan. Tuan dah boleh ajar orang. Tuan pun nak habis dah ni. Dah hari ni episod 29. Ya, ada baki lebih kurang 3 je lagi episod. Bermakna tuan-tuan sebenarnya dah layak dah nak mengajar orang. Terbaik. Jawapannya isyrab apa? Jawapannya minumlah oleh engkau. Tapi kalau saya gantikan daripada isyrab, saya tukar kepada isyrabi. Waktu itu tuan, isyrabi ni terjemahannya apa pula? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Saya nak tengok tuan. Kalau isyrabi, waktu itu terjemahan dia apa? Adakah terjemahannya akan jadi makanlah oleh engkau ke? Tidurlah oleh engkau ke? Tulis dekat ruangan komen tuan. Tulis dekat ruangan komen. Terbaik. Mumtaz. Mumtaz. Ya. Jawapannya, kalaulah ada ya yang berbaris mati, dia akan jadi minumlah oleh engkau perempuan. Ya. Untuk fi'il amar ni tuan-tuan, ya. Kalau tengok dekat diagram, untuk fi'il amar tuan-tuan, dia memang ada 3 sahaja. Ya. Untuk engkau lelaki, untuk engkau perempuan, dengan untuk kamu. Kan, untuk kamu. Sebab fi'il amar ni, ya, dia kalau suruh bermakna orang tu mesti ada depan kita. Ya. Fi'il amar, ganti nama yang terkait hanyalah ganti nama yang kedua sahaja. Sebab mana boleh suruh orang yang tak ada dekat depan kita kan? Dia mestilah fi'il amar ni, dia kena suruh orang yang ada depan kita. Makanlah oleh engkau. Belajarlah oleh engkau. Mestilah dekat depan kita tuan. Kalau orang yang tak ada, mana boleh suruh dia? Kan? Minumlah oleh dia. Dia tak ada. Macam mana kita suruh dia pula? Jadi tuan, kesimpulannya setiap ni tuan ada dekat dalam diagram. Cuma ustaz, habis tu sampai bila nak rujuk diagram? Tuan-tuan kalau betul-betul suka dengan bahasa Arab, habis belajar pun sekali, tuan-tuan sambung lagi di peringkat yang lebih tinggi, ya, tuan-tuan akan sampai satu masa yang mana tengok kalimah sahaja tuan-tuan dah tahu siap dengan maknanya sekali. Nak sampai pada tahap tu tuan-tuan, dia memerlukan kepada pembelajaran lagi dan pembiasaan. Di mana-mana bahasa pun kita kena biasakan tuan-tuan. Dulu masa mula-mula belajar pun tuan-tuan tak biasa. Setiap istilah yang tuan-tuan dengar pening. Tapi hari ini saya sampai dah boleh ajar tuan-tuan cara nak kenal tanpa tengok terjemahan. Tuan-tuan boleh kenal. Dan jawapan tuan-tuan di setiap ni tadi semuanya betul. Tak ada yang salah. Makna tuan-tuan dah pandai. Ya, siapa yang jelas daripada mula sampai setakat ni, tulis dekat ruangan komen. Subhanallah. Dan kita akan rehat 5 minit tuan-tuan. Ya. Kita rehat 5 minit. Jam saya dah 10.50. 10.55. Ya. Atau mungkin akan terlebih sikit tuan sebab saya nak pergi tandas. Kan? Maklumlah. Jadi, kita lebih sikit tu nanti sebab saya nak ke tandas, takut terlewat kan. Ya. Kita rehat 5 minit tuan. Saya akan bukakan lagu doa duha macam biasa. Jadi, kalau ada soalan boleh tanya. Saya akan jawab insya-Allah kalau boleh jawab sebelum mula kelas kita nanti. Okey. Kita rehat dulu 5 minit tuan. Allahumma